Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. KSSM Asas Sains Komputer Tingkatan 3. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 1 konsep asas pemikiran komputasional iaitu pembangunan atau cara projek. Bersama saya Cikgu Ninani, jom kita sama-sama terokai. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menggunakan konsep pemikiran komputasional dalam fasa pembangunan atur cara bagi membangunkan atur cara arimetrik. Terdapat 5 fasa pembangunan atur cara. Yang pertama, fasa analisis masalah. Yang kedua, fasa reka bentuk atur cara. Yang ketiga, fasa pengekodan. Yang keempat, fasa pengujian dan penyapa pijatan. Dan yang kelima, fasa dokumentasi. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membincangkan 3 fasa ini sahaja. Sebelum kita ke fasa-fasa yang disebut tadi, mari kita ingati 4 teknik komputasional. Teknik yang pertama adalah teknik leraian, iaitu pecahkan masalah besar kepada masalah yang kecil. Teknik yang kedua adalah teknik pengecaman corak, iaitu mencari persamaan. Seterusnya, teknik peniskalaan iaitu fokus kepada perkara yang penting sahaja. Yang keempat adalah teknik pengiklakan iaitu arahan langkah demi langkah. Baiklah, mari kita lihat fasa yang pertama iaitu fasa analisis masalah. Dalam fasa ini kita mengenal pasti apakah masalah, apakah keperluan sistem dan perisian, siapakah sasaran pengguna kita, apakah input, proses dan output atau cara yang akan dibina nanti, dan bagaimana nak dapatkan keperluan pelanggan, iaitu dari menemu bual, membuat soal selidik dan pemerhatian. Mari kita lihat masalah kita. Anda diminta untuk membina atur cara mudah bagi mengira luas dan perimeter sebuah padang bola yang berbentuk segi 4 tepat. Okey, di sini adalah gambar rajah padang bola tersebut. Apa yang kita perlu buat ialah membina atur cara untuk kita kira luas dan perimeter yang berbentuk segi 4 tepat. Dalam fasa analisis masalah ini, cadangan teknik pemikiran yang digunakan ialah yang pertama, teknik leraian, iaitu menganalisis masalah dengan memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Di masalah besar kita nak membina atur cara untuk kira luas dan perimeter. Jadi kita pecahkan masalah besar kita kepada bahagian yang lebih kecil. Jadi masalah kecil kita, yang pertama, kita nak kira luas padang bola. Yang kedua, masalah kecil kita pecahkan dia menjadi untuk pengiraan perimeter padang bola. Apakah input, proses dan output bagi masalah kita ini? Input, kita perlu memasukkan panjang dan lebar padang bola. Panjang dan lebar ini adalah pemboleh ubah dalam atur cara kita. Seterusnya, proses. Dalam proses, kita mengira luas dan perimeter padang bola. Dalam proses juga, kita perlukan formula mencari luas dan perimeter. Seterusnya, output iaitu memaparkan luas dan perimeter padang bola tersebut. Kita pergi ke fasa kedua iaitu fasa reka bentuk atur cara. Fasa ini dia melibatkan kamu perlu menulis pseudocode, melukis carta alir dan mereka bentuk antara muka pengguna. Teknik pemikiran yang digunakan ialah yang pertama, teknik pengecaman corak iaitu mencari persamaan. Apakah persamaan di dalam masalah kita ini? Kita ada 2 bahagian kecil iaitu untuk mengira luas padang bola dan untuk mengira perimeter padang bola. Apakah input yang diperlukan? Iaitu panjang dan lebar. Juga bagi masalah kecil mengira perimeter, kita juga memerlukan input yang sama iaitu panjang dan lebar. Jadi, pemboleh ubah input merupakan jenis
corak yang telah dicamkan. Okey, dua ini adalah sama. Baik, seterusnya, teknik pemikiran yang digunakan yang kedua ialah teknik peniskalaan, iaitu aspek-aspek penting. Panjang dan lebar merupakan aspek penting yang perlu diberi penekanan. Kenapa panjang dan lebar? Kerana formula untuk mencari luas dan perimeter padang bola memerlukan panjang dan lebar. Baiklah, teknik pemikiran yang digunakan dalam fasa reka bentuk acara seterusnya adalah yang kedua, teknik pengiklakan, iaitu algoritma. Dalam teknik ini, kamu perlu menulis pseudocode. Okay, ini adalah pseudocode bagi masalah kita mencari luas dan perimeter sebuah padang bola. Okay, mula, masukkan panjang lebar, kira luas padang bola dan kira perimeter padang bola. Seterusnya, paparkan luas padang bola dan perimeter padang bola. Kemudian tamat. Pastikan semasa menulis pseudocode, 3 elemen mesti ditulis. Yang pertama, mesti ada input. Yang kedua, pastikan pseudocode kita mempunyai proses. Dan yang terakhir, mesti mempunyai output. Seterusnya, cadangan teknik pemikiran yang digunakan masih lagi dalam teknik pengiklakan, iaitu algoritma. Kali ini kita memerlukan melukis carta alir. Ini adalah contoh carta alir bagi mengira luas dan perimeter sebuah padang bola berbentuk segi empat tepat. Semasa kamu melukis carta alir, pastikan simbol yang digunakan adalah tepat. Simbol bagi oval adalah mula dan tamat. Bagi simbol segi empat selari ini adalah input dan output. Bagi simbol segi empat tepat ni adalah simbol bagi proses. Dan simbol diamond ini adalah simbol bagi pilihan. Baik. Fasa yang ketiga adalah fasa pengekodan. Dalam fasa ini, kamu perlu memilih bahasa pengetahusyaraan, misalnya Python atau Scratch. Dalam fasa ini juga, kamu perlu membina kod atau cara berdasarkan pseudocode dan carta alir yang kita dah lukis tadi. Okey, cadangan teknik pemikiran yang digunakan dalam fasa pengekodan ini ialah yang pertama adalah teknik leraian. Okey, masalah besar untuk menulis kod bagi input, proses dan output. Jadi, kita perlukan pecahkan masalah besar ini kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Bahagian kecil yang pertama, kita perlu isytiharkan pemboleh ubah dan pemalar. Dan bahagian kecil yang kedua, kita perlu menulis kod input. Bahagian kecil yang seterusnya adalah menulis kod proses dan yang terakhir adalah bahagian menulis kod output. Cadangan teknik pemikiran yang digunakan yang kedua adalah teknik pengecaman corak. Kita perlu cari persamaan dalam teknik ini. Persamaan bagi masalah kita adalah input, iaitu panjang dan lebar kerana kedua-duanya menunjukkan corak yang sama. Okey, nilai output bagi pemboleh ubah pula merupakan corak yang berbeza kerana output dia berbeza luas dan perimeter. Ini adalah jadual persamaan dan perbezaan pemboleh ubah. Persamaan pemboleh ubah adalah panjang dan lebar. Perbezaannya adalah nilai luas dan perimeter padang bola kerana dua-dua ini mempunyai formula yang berbeza. Seterusnya, teknik pemikiran yang dicadangkan adalah teknik peniskalaan. Teknik ini memerlukan aspek-aspek penting bagi setiap bahagian masalah kecil adalah berlainan. Contohnya, penggunaan pemboleh ubah yang betul, kod arahan input, formula yang digunakan dan kod arahan output perlu diambil kira semasa penulisan kod arahan. Ini adalah contoh bagi
mengikut arahan masalah kita mencari luas dan perimeter. Penulisan kod arahan terbagi kepada 3 bahagian iaitu input, proses dan output. Juga penting untuk kamu pastikan setiap kod arahan yang dibina memerlukan input, proses dan output. Baiklah, fasa pembangunan acara yang kita telah bincang pada hari ini ialah yang pertama, fasa analisis masalah. Yang kedua, fasa reka bentuk atur cara. Dan yang ketiga, fasa pengekodan. Bagi fasa pengujian dan penyamparpijatan dan fasa dokumentasi, kita akan mempelajarinya pada pembelajaran seterusnya. Okey, terima kasih. Selamat maju jaya daripada saya, Cikgu Ninani. Semoga berjumpa lagi.